Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita berada di bab terakhir dalam tingkatan 3 iaitu bab 10 tentang penerokaan angkasa lepas. Di dalam bab ni terdapat dua subunit utama iaitu 10.1 kamu akan belajar tentang perkembangan dalam astronomi. Unit 10.2 berkenaan dengan perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Okey, unit 10.1 perkembangan dalam astronomi. Di dalam unit ni kita akan belajar tentang bagaimana ahli-ahli saintis menerbitkan model-model sistem suria yang diguna pakai sehingga ke hari ini. Okey, model sistem suria. Apa itu sistem suria? Poin pertama, sistem suria adalah sistem di mana bumi kita berada. Poin kedua, sistem suria terdiri daripada matahari dan segala objek yang mengorbit di sekeliling matahari secara langsung ataupun secara tidak langsung. Poin ketiga, rajah 10.1 menunjukkan susunan-susunan planet-planet di dalam sistem suria mengikut urutan kedudukannya. Okey, kamu boleh nampak matahari yang paling hampir dengan matahari ialah planet Utarid, diikuti oleh Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Okey, Bumi merupakan planet ketiga menghampiri matahari. Okey, poin keempat, selain daripada 8 planet di atas, terdapat juga planet-planet kerdil iaitu Ceres, Pluto, Eris, Makemake dan Haumea. Selain itu, asteroid, meteoroid, komet serta satelit semula jadi planet-planet juga mengorbit matahari secara tidak langsung. Sebelum model sistem suria ini wujud, ahli-ahli astronomi pada zaman dahulu telah mencadangkan beberapa model sistem suria yang berbeza. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang sejarah model sistem suria. Okey, yang pertama adalah model Ptolemy. Model Ptolemy ini diterbitkan oleh seorang ahli geografi astronomi dari Alexandria yang telah merumuskan model Ptolemy iaitu sebuah model matematik alam semesta pada 90 hingga 168 selepas Masihi. Claudius Ptolemy ini adalah seorang ahli geografi dan ahli astrologi Yunani. Okey, model Ptolemy ini mengatakan bahawa kosmologi kita berbentuk geosentrik. Beliau membina model geosentrik dengan bumi berada pada pusat dan orbit yang membulat. Okey, kalau kamu boleh tengok rajah 10.2 adalah idea Ptolemy berkenaan dengan susunan bumi dan planet-planet lain mengikut model Ptolemy. Okey, berdasarkan model Ptolemy ini yang dipanggil sebagai model geosentrik, geo bermaksud bumi, manakala sentrik bermaksud berpusat. Bumi berada pada pusat sistem suria. Bumi berkeadaan pegun dan semua objek seperti matahari dan planet yang lain mengorbit mengelilingi bumi dalam orbit yang membulat. Okey, kalau kamu boleh nampak, mengikut idea Claudius Ptolemy, bumi berada di pusat dan pegun, maksudnya tidak bergerak, manakala 7 planet termasuk matahari mengorbit bumi dalam orbit yang membulat. Okey, seterusnya adalah model yang kedua iaitu model Copernicus. Sistem Ptolemy ataupun model Ptolemy bertahan selama kira-kira 2000 tahun dalam kalangan ahli astronomi barat. Pada abad ke-16, seorang ahli astronomi
dari Poland bernama Nikolai Copernicus pada tahun 1473 sehingga 1543 telah mencadangkan bahawa matahari berada di pusat sistem suria dan bukanlah bumi. Model sistem suria dengan matahari di pusat dikenali sebagai sistem heliosentrik. Dalam model ini, planet-planet mengorbit matahari yang berada di pusat sistem suria. Okey, model Copernicus mengatakan bahawa helio bermaksud matahari, sentrik bermaksud berpusat, iaitu matahari berada pada pusat sistem suria dan bumi berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang membulat. Seterusnya, antara tahun 1609 dan 1619, Johannes Kepler iaitu seorang saintis Jerman telah menerbitkan satu model yang masih lagi digunakan sehingga kini. Kepler ataupun Johannes Kepler telah mengubah suai model heliosentrik milik Copernicus dengan matahari pada titik fokus sepunya pada orbit elips. Okey, secara rumusan untuk unit 10.1 kita telah belajar tentang 3 model sistem suria. Yang pertama ialah model Ptolemy yang dipanggil sebagai model geosentrik di mana bumi berpusat. Bumi menjadi pusat alam semesta dan dikelilingi matahari, bulan, planet dan bintang. Orbit berbentuk bulatan sempurna. Dan model tersebut telah diubah kepada model Copernicus yang dipanggil sebagai model heliosentrik di mana matahari menjadi pusat alam semesta dan dikelilingi bumi dan planet-planet lain, bintang pula berada jauh dari pusat ini. Orbit di dalam model ini berbentuk bulatan sempurna. Sejarah model sistem suria bersambung pula dengan model Kepler yang diubah daripada model Copernicus, masih lagi pakai idea model sistem suria sebagai model heliosentrik, iaitu matahari menjadi pusat alam semesta dan dikelilingi bumi, planet-planet lain, bintang pula berada jauh dari pusat ini. Tetapi dalam model Kepler ini, orbit dikatakan berbentuk elips.